أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan muka Allah kepada seorang kamu. Allah Ta'ala mendirikan muka Allah. Maka cakapan kat sini ni cakapan yang memberi kesamaran bahawa Allah Ta'ala itu ada muka. Tapi yang kita nak di sini bukan masalah di muka Allah. Maka kita kena takwil, kena pakai makna lain. Mendirikan mukanya, yakni mencurahkan rahmat Allah kepada seorang kamu. Mencurahkan rahmat Allah. Mendirikan mukanya mana mencurahkan rahmat Allah kepada seorang kamu. Mendiri macam mana mendiri muka seorang kamu? Yakni dengan dipandang dengan pandangan rahmat. Mendirikan muka Allah, mendirikan rahmat Allah kepada seorang kamu. Macam mana kamu dirinya? Yakni dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala pandang ataupun tilik rahmat kepada seorang yang sembahyang. Kalau seorang kamu mendiri, mencurah selama ada berkekalan berhadap ia seorang atas Allah. Selama ada berkekalan, sama ada sentiasa berhadap ia hamba, berhadap ia seorang hamba atas Allah Ta'ala, berhadap dengan sembahyang itulah. Maknanya sentiasa Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada seorang hamba yang sentiasa berhadap hamba kepada Allah dengan sembahyang masalan, dengan lain-lain pun sama. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, maka di mana saja kamu berpaling maka di situlah kiblat hatimu ialah Allah. Kiblat hatimu ya Allah, maka mereka yang berhadapkan diri dia, berhadapkan hati dia kepada Allah, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat di atas dia. Allah Taala mencurahkan rahmat, bagikan rahmat kepada dia. Ni pentingnya. Maka kat sini yang nampak, yang boleh kita tengoknya, yang boleh kita tengok dengan mata ialah bahawa orang sembahyang ni Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada dia. Semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala minta rahmat kepada Allah supaya curahkan kepada si sembahyang tu. Dan kerana inilah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur,
dan lagi sabdanya ila akhirih itu. Dan kerana inilah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Faedah sembahyang, faedah dalam sembahyang tu memang sangat banyak faedah dia. Apa faedah? Kegunaan. Faedah sembahyang tu banyak sekali, sehingga tak habis bilangan. Maka semua rahsia dalam agama Allah Ta'ala simpankan dalam sembahyang. Nah, kerana sembahyang ni sebagai ibadat yang paling besar sekali daripada daripada semua ibadat-ibadat dalam agama. Dengan sebab inilah, kalaulah orang sedang sembahyang di dalam masjid, maka jangan kita lakukan ibadat yang lain membawa kepada orang sembahyang itu mentaswis. Mentaswis apa, mengkacaukan orang sembahyang, seperti baca Quran atau mengajar atau wirid azkar selepas ada sembahyang. Tengoklah satu perkara yang apa saja membawa ada kacau orang sembahyang, maka tak boleh kita menderas atau mengangkatkan suara dalam masjid. Tak boleh sama sekali. Kerana ibadat sembahyang ni ibadat yang paling baik sekali, yang paling besar sekali pada kalangan ibadat-ibadat. Nah, itu dia. Lagi ia sembahyang itu membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan. Lagi ia sembahyang itu membukakan bagi hati. Membukakan bagi hati. Membuka ni bila? Membuka ni dengan sebab ia bersungguh-sungguh pada mengerjakan sembahyang tadi. Allah Ta'ala akan bukakan hati dia. Tu banyak lagi ia sembahyang ni membukakan bagi hati. Hati-hati bagi orang yang kepapaan. Orang kepapaan mana orang kemiskinan. Tu orang kepapaan. Dengan sembahyang ni lah Allah Ta'ala bukakan hati dia. Tu lagi ia sembahyang membukakan bagi hati. Hati-hati bagi orang yang kepapaan, bagi orang yang kemiskinan. Apanya? Yakni yakni dengan sebab ia bersungguh-sungguh daripada mengerjakan ibadat dan serenuk dengan dia dengan ibadat. Dengan sebab ia bersungguh-sungguh pada mengerjakan ibadat sembahyang dan serenukkan dengan ibadat sembahyang tu, Allah Ta'ala akan buka hati dia, hati orang kepapaan. Tu. Siapa dia ke orang yang kepapaan? Orang yang masuk kemiskinan, orang miskin. Siapa dia? Maka dikehendaki dengan orang yang kepapaan itu, maka dikehendaki dengan orang yang kepapaan itu, iaitu orang yang sentiasa bergantung hati dengan pekerjaan dunia. Tu. Maka dikehendaki dengan orang yang kepapaan itu, orang yang miskin, iaitu orang yang sentiasa bergantung hatinya dengan pekerjaan dunia. Itu orang kepapaan. Nah, tu orang kepapaan, orang yang sentiasa semua hati dia, sepanjang masa hati dia bergantung dengan kehidupan dunia dan dengan kesenangan dunia. Aku ni belalah kerjakan dalam dunia bila jadi senang, dapat senang tu senang ni. Maka di dalam agama dikatakan orang ni orang apa. Maka dengan sembahyang ni juga akan membukakan hati dia. Bukakan hati dia biar nampakkan akhirat dengan sembahyang. Dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub, atau pada kata orang yang kepapaan.
Mana lagi ia yang sembahyang membukakan bagi hati, bagi hati orang yang mempunyai daruri, mana orang, bagi orang yang mempunyai daruri, yang mempunyai kesusahan. Bagi orang mempunyai daruri, yang mempunyai, yang ada kesusahan. Siapa dia ya? Daripada ahlil qulub. Daripada ahlil qulub, yakni ahli hati. Siapa ahlil qulub? Yakni ahli yang musyahadah. Ahli yang musyahadahkan Allah Ta'ala dan melazimkan ingat ke Allah Ta'ala selama-lama. Ta'ala musyahadah. Ahlul qulub ini ahli musyahadah, ahli yang musyahadah dan melazimkan ingatkan Allah Ta'ala selama-lama. Itu musyahadah ahlul qulub. Mereka ni kalaulah lupa Allah Ta'ala, hukum dia haram. Sehingga berkata oleh setengah ulama, bukan haram sahaja, bahkan syirik, bukan kufur. Kerana mereka ahlul qulub, ahli hati mereka sentiasa ingat pada Allah. Maka dengan sembahyang ni juga ni akan membukakan daripada segala perkara yang kesusahan bagi mereka. Allah Ta'ala akan buka. Maka pekerjaan yang ini ialah kena rasa, bukan masa belajar. Daripada ahlul qulub tak boleh kita belajar, bahkan kita kena rasa. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu macam mana ahlul qulub. Maka mereka yang boleh duduk ahlul qulub ni mereka yang sentiasa sembahyang, sentiasa hati dia mengingati ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlul qulub, maka mereka ni yang sentiasa hati dia ada mengingat Allah Taala, akan tetapi Allah Taala akan hendak membukakan rahsia-rahsia, nak bukakan kasah-kasah bagi mereka. Tak lain tak bukan melainkan kena dengan sembahyang ni lah. Tu sembahyang. Tu besar sekali sembahyang. Nah, maka mulia akan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang. Maka mulia akan mereka itu orang yang kepapaan dan yang mempunyai daruri daripada ahlul qulub. Maka mulia akan mereka itu mulia dengan tatkala mendirikan sembahyang. Mulia mereka tatkala mereka mendirikan sembahyang, tatkala mereka mengerjakan sembahyang, maka ketika itulah mereka akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang. Satu. Nah, yang kedua, apabila mereka mendirikan sembahyang, maka hilang pada hati mereka daripada tiap-tiap yang digemarnya, yang disukanya, yang digemar dan yang disukanya oleh hawa nafsu. Maka hilang pada hatinya, yakni dalam hatinya. Maka hilang pada hatinya, yakni dalam hatinya, daripada tiap-tiap yang digemarnya. Tiap-tiap digemar, yakni oleh nafsu, oleh hawa nafsu, daripada pekerjaan dunia. Itu dia. Hilang pada hati, dalam hatinya, daripada yang tiap-tiap yang digemarnya. Daripada tiap-tiap yang digemarnya. Apa yang digemar dan yang disukanya hamba, boleh tu. Ada gemar yang hamba dan disuka yang hamba. Apa yang digemar dan disuka oleh hawa nafsu daripada pekerjaan dunia. Maka dengan apakah? Dengan sembahyang tu lah. Dengan sebab sembahyang tu Allah Ta'ala akan menghilangkan dalam hati dia tu
tiap-tiap perkara yang dia suka dan yang digemarkan oleh hawa nafsu dia daripada pekerjaan dunia. Banyak sekarang ni, lebih lagi dunia akhir, dunia teknologi. Banyak bawa mari dinosaur penuh orang kita tengok. Dinosaur pelang. Deh, panggil khayalan orang Yahudi. Khayalan Yahudi Nasara. Dinosaur. Ibu pokok besar. Deh, ibu pokok. Pakak lagi tengok. Tu. Kita tengok tak ada apa pula, naik galah pula. Tinggal semaya pula. Tu yang parak. Ni dia ni, parak panggil. Ni maka dengan sembahyang ni juga akan menghilangkan perkara-perkara digemarkan oleh nafsu kita daripada pekerjaan dunia ni. Sembahyanglah. Tu. Dah hilanglah daripada hatinya. Tu. Dah hilanglah pada hatinya, hati mereka itu. Rojok mereka itu tak apa tadi. Maka hilanglah pada hatinya, hati mereka itu, daripada tiap-tiap yang digemarnya hati, dan yang disukanya hati mereka itu tu. Dah hilanglah daripada hatinya, hati mereka itu, daripada itu, yang dari kerana itu. Kerana itu, kerana apa? Yakni kerana mendirikan sembahyang. Daripada itu, yakni dari kerana itu. Dari kerana itu. Kerana apa? Yakni kerana mendirikan sembahyang. Orang panggil daripada tu, panggil daripada ta'liliyah. Dengan makna kerana. Tu daripada itu, yakni dari kerana itu. Kerana apa? Kerana mendirikan sembahyang. Maka Allah Ta'ala menghilangkanlah hati mereka. Hilang-hilang, maf'ul bagi hilang, akan segala yang dikasihnya. Akan segala perkara yang dikasihnya, yang gapo ke? Segala yang dikasih yang lain daripada Allah SWT. Dengan sembahyang ni juga dapat kita kasih, dapat kita kasih Allah, dan kita dapat kita buangkan perkara yang lain daripada Allah Ta'ala dalam hati kita dengan sembahyang. Tapi siapa ni? Masya-Allah, ni sembahyang tinggi. Sebab tu sembahyang ni bukan main-main lah. Sembahyang ni kita beritahu kata dia ni bukan perkara yang main-main. Allah banyak sebut dalam Quran dengan sembahyang. Nak apa sebuat sembahyang, nak itu buat sembahyang. Apa saja yang kita hendak lakukan pekerjaan dunia ni, mula ilah dengan sembahyang. Ni sembahyang ni perlu mesti benar. Tengok dia kata, dapat hilanglah hati pada itu, kerana itu, kerana dia sembahyang hilang akan segala kasihnya. Semua perkara yang dikasihkan yang lain daripada Allah SWT tu akan dihilang. Apabila kita mendirikan sembahyang dengan sempurna. Hanya hati kita kasih kepada Allah Ta'ala saja. Maka sebab ini orang yang mengerjakan sembahyang kerana kasih ni, kerana kasih kepada Allah, maka sembahyang yang ni dah sedap dan dapat kemanisan bagi mereka. Dapat kemanisan bagi mereka yang sembahyang macam ni. Tu macam mana? Sembahyang, dia kerja sembahyang kerana dia kasih kepada Allah, bukan kerana dia kerja kerana nak lepaskan waktu, selesaikan waktu zuhur asar, bukan. Tapi dia kerja sembahyang kerana hati cinta kepada Allah. Maka ketika itulah baharulah yang lain pada Allah akan hilang dalam hati kita. Akan tetapi apabila kita sembahyang tapi hati kita tak kasih lagi, benda yang lain pada Allah kita masih kasih lagi lah hati kita, maka kesedapan, kemanisan dalam sembahyang tak akan dapat. Maka dengan sebab ni ulama-ulama mentarbiahkan bagi mereka sembahyang, sebelum sembahyang mesti kamu siapkan, dan selepas solat, lepas sembahyang, selesai solat, kamu zikir, kamu tawajuh hingga selesai.
Nah, kamu tak akan bangun daripada saf sehingga selesai pada imam berdoa. Kamu tak akan bangun pada saf kerana nak jagakan khusyuk sembahyang kamu. Tapi apabila lah kamu bangun sebelum imam sudah berdoa, selesai berdoa kamu bangun, maka kamu tak akan dapat kemanisan dalam sembahyang. Dia lebih-lebih lagi dalam saf sembahyang dia bergurau. Gurau cuek tu cuek ni, tek tu tek ni. Hak ni tu boleh kata katok dalam hati dia. Katok. Sembahyang katok ni. Ni. Nah, kalau lepas sembahyang kita masih bergurau-gurau. Nah, bergurau cuek tu cuek ni, suka kah. Ingat sembahyang kamu tu ada binatang katok-katok dalam hati. Kalau kat Yaman dia tak kata katok, dia kata kirdun. Man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak ada wirid maka iaitu kera, bukan orang. Jadi orang yang sembahyang lepas pada sembahyang tidak ada zikir, dan dalam zikir pun dia bergurau-gurau, dia bercakap suka tu suka ni, main tu main ni. Ingatlah, kalau kat Yaman dia cakap man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa tidak ada wirid, apa wirid? Ni amalan zikir selepas ada solat. Subhanallah, 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 zikir. Maka dengan zikir tawajuh Allah Ta'ala, bacaan selepas solat. Tapi kalau tak ada zikir, pahwa apa? Pahwa kirdun. Kirdun ke apa? Kera. Itu kalau Yaman. Kalau belajar sudah sembahyang mesti tak boleh paling kiri kanan. Siapa dia sudah sembahyang memaling kiri maling kanan, gum. Suruh bangun dah. Suruh bangun serta merta. Jangan kamu berpaling kanan kiri. Selesai dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ni kalau paling dah. Gum. Gum ke apa? Di. Itu kecederaan dalam sembahyang bagi orang kita sekarang. Tak sempat imam berdoa sudah keluar. Kerana kemanisan sembahyang tidak Allah Ta'ala tak bagi. Wajib tanya ni. Siapa sembahyang lepas sembahyang tak berdoa keluar pergi, adakah mereka dapat kelazatan sembahyang? 100% tak dapat kelazatan sembahyang. Karena orang yang hendak dapat atas sembahyang belum pada sembahyang mereka jaga, selepas dah sembahyang pun mereka jaga juga. Jaga tawajuh dengan Allah SWT, bukan tawajuh dengan imam, bukan tawajuh dengan orang ke tepi, orang kanan, bukan. Bertawajuh dengan Allah Ta'ala. Sudah daripada selesai sembahyang, istighfar pada Allah, bacakan doa yang Nabi suruh baca, bacakan wirid yang Nabi bagi kita baca lepas sembahyang. Sebelum pada imam bangun, kita tak akan bangun, tunggu ke situ. Itu kita mesti akan dapat kelazatan sembahyang. Kalau sembahyang, sudah sembahyang, bangun pergi. Ingatlah orang tu tak dapat kelazatan sembahyang 100%. Ni budak pondok. Ingat baik-baik kamu sembahyang. Kamu sembahyang, kamu apa itu? Kamu jaga baik, jangan bergurau-gurau. Lepas sembahyang diamnya. Tawajuh dengan Allah. Nah, kalau tidak kamu guna masa kamu lama tidak ada guna. Lama kamu tu, berapa lama kamu duduk pondok? 10 tahun. 10 tahun, 12 tahun, 5 tahun, berapa tahun. Tapi sembahyang kamu masih bergurau-gurau. Mana sembahyang kamu tu tak dapat lagi kemanisan. Betul tak betul? Cai lemai. Cai lew. Setara orang duk jaga lepas sembahyang, jaga tawajuh dengan Allah SWT, yang itu pun belum dapat lagi. Apatah lagi yang sudah sembahyang, lepas sembahyang gurau cakap tu cakap ni, gurau cuek tu cuek ni, yang ni belum dapat lagi ya. Nah, sampai setengah-setengah tempat tu dia bagi gum, bangun. Pasal tarbiyah dia dengan sembahyang. Ni ingat nah. Ingat tu sembahyang. Tu.
Dan kerana inilah, kerana faedah sembahyang itu sangat banyak, dan kerana inilah, kerana faedah sembahyang itu sangat banyak, firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la yas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Ada apa? Ini arti balik bahasa. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang. Suruh olehmu akan ahli kamu, ahli rumah kamu, anak buah kamu, daripada isteri kamu dan anak pinak kamu. Suruh dengan mendirikan sembahyang, dengan mengerjakan sembahyang. Dan sabar ia, dan bersabar. Nah, la'alla sawab, bersabar, wastabir. Dan bersabar olehmu, bukan sabar ia. La'allal munasibah, itu apa? La'allal munasibah, barangkali yang munasabahnya, bersabar olehmu atasnya, atas sembahyang, atasnya, atas sembahyang, yakni atas kesusahan sembahyang, atas sembahyang, yakni atas kesusahan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita sabar dalam mengerjakan sembahyang. Dengan lepas tu nak sabar macam mana? Belum sembahyang kamu cadang nak sembahyang. Nah, alhamdulillah di pondok dia nanti masjid, alhamdulillah. Tapi yang paling yang cedera bagi kita sembahyang lepas dah solat. Ba'da solat tu cepat-cepat bangun. Dan kadang-kadang tak sempat hendak berdoa. Kadang-kadang tak sempat berdoa, gaduh nak pergi kat tu kat ni. Jaga baik-baik nah. Kita sembahyang ni tak ingat kita masa waktu yang kedua ni kita tak akan nak sembahyang. Kita sengka kata umur kita sampai kedok dah sembahyang kedua. Masalah ni sembahyang zuhur, adakah umur sampai waktu asar? Nah, dengan sebab itulah kita kerjakan sembahyang dengan bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi kita kerja berjamaah. Kerja berjamaah nah di masjid ataupun di rumah dengan anak bini, dengan ahli rumah, dengan anak isteri kat rumah boleh. Dan sabar, dan bersabar olehmu. Sabar ia la'allal munasibah, dan bersabar olehmu atasnya, atas sembahyang, yakni atas kesusahan sembahyang. Tiada kami, yakni Allah, kami situ Allah, tiada kami pinta akan kamu rizki. Kami tak mintakan rizki. Siapa? Allah Ta'ala. Kami tak minta akan kamu akan rizki. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Kami bermula, kami inilah yang beri rezeki ke kamu. Kami tak minta rezeki ke kamu, tapi kami yang beri rezeki. Hanya kami minta kamu apa? Sabar oleh kamu di atas sembahyang. Banyak mana pada hamba Allah SWT tak sembahyang. Kadang-kadang keluar kat bandar tak sembahyang. Keluar kalau kat sini kat bandar Yala, bandar Petaning, bandar Hat Yai. Kalau kat sana kat KL, Ganung, bandar Ganung, bandar Kota Baru. Kadang-kadang tu mereka tu dah sanggup tinggal sembahyang. Tu ini dengan sababnya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman suruh kita bersobat dalam kerjakan sembahyang. Dah habis. Maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang tempat sejuk bata hati. Tempat sejuk, jadi tempat sernak mata hati. Tempat sernak mata hati tu sembahyang. Maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang tempat sejuk mata hati, yang tempat serenuk hati.
tempat hati kita serenuk dan suka. Hamba Allah yang arifin. Mata hati hamba Allah mana? Yang arifin, yang kenal Allah Ta'ala akan surga kenal hakiki. Maka yang inilah payah martabak arifin. Martabak arifin, martabak hilang syirik daripada dia. Martabak buat amal Allah, buat amal kepada Allah kerana Allah, tidak ada kerana pahala, tidak kerana syurga, tidak takut kepada neraka. Kerana mereka takut pada Allah. Tu martabak arifin. Maka orang yang arifin, orang yang kenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal hakiki. Tu martabak arifin. Kalau gitu yang jadi sejuk mata hati, yang serenuk hatinya ialah hati orang yang arifin, orang kenal Allah Ta'ala. Lalu untuk orang kenal Allah Ta'ala akan bagi dia dua syurga. Satu syurga di dunia, yang kedua syurga di akhirat. Maka tidakkah kita dengar ada kisah orang dulu-dulu yang pergi ke Mekah tu dengan sekelip mata. Karena Allah Ta'ala bagi dia dua syurga. Syurga dunia dan syurga akhirat. Pergi kat Mekah sekelip mata, pejam mata sampai kat Mekah. Tu banyak kalau kisah kat sini kan Tok Pobok. Nah, kalau kat Malaysia apa Tok Kenali. Tok Kenali Kota Baru. Semua mereka itu tu akan dapat dua syurga. Syurga dunia dan syurga akhirat. Karena dunia mereka dah dapat syurga. Pergi ke Mekah tak kena guna flag. Tak ada kena guna kapal terbang. Guna amalan sahaja. Kerana mereka kenal Allah akan sebagai kenal hakiki. Kenal sungguh ti. Tu. Kalau gitu, orang yang arifin, orang yang bersifat dengan makrifat khasah. Tu. Siapa dia arifin? Ada dhabit guru. Ada dhabit guru yang katakan arifin, yakni segala orang yang bersifat dengan makrifat khasatah, dengan makrifat khasah, segala orang yang bersifat, yang berkelakuan, bersifat berkelakuan dengan makrifat khasah, dengan makrifat khasah, iaitu mereka yang sama kelakuannya di antara puji dan cela. Tu. Iaitu mereka yang sama kelakuannya di antara puji dan cela. Dan samalah kelakuannya di antara amas dan tanah ko. Tanah stoko. Tanah biji. Tu orang arifin. Habis berkata orang arifin ni orang kenal Allah Ta'ala sungguh ti. Orang kenal Allah Ta'ala sungguh ti, tidak tilik kepada habuan benda. Bukannya apabila boleh nikmat, alhamdulillah. Boleh bala, masya-Allah pusing dah. Martabak arifin ni martabak orang yang bersifat, yang berkelakuan dengan makrifat khasah, dengan makrifat yang tertentu bagi dia, iaitu mereka yang sama kelakuannya di antara puji dan cela. Orang puji mereka, orang cela mereka, orang maki mereka, sama yang dia tak ada rasa apa di hati dia. Kerana dia ingat tu semua pada Allah. Puji pada Allah, cela pun cela, itu gerakan Allah. Dia ingat macam tu. Orang puji, Allah Ta'ala gerak. Orang cela apa? Allah Ta'ala gerak. Maka apabila lah dia ingat kata Allah Ta'ala yang menggerakkan tiap-tiap kelakuan hamba, maka ketika kata apa bahasa ke dia hendak marah ke orang yang puji, hendak marah atau hendak suka hati bagi mereka puji dan marah orang cela, tak sama ya. Dan samalah pula kelakuannya di antara emas dan tanah kos toko. Masalahnya orang bawa datang kat dianya dua bekas.
Satu bekas emas, satu bekas tanah. Nah, maka diisi mereka emas dengan tanah ni sama, tidak ada harga baginya. Kerana ia tilik yang berharga diisi dia ialah Allah SWT. Orang ni lah yang dapat sejuk mata hatinya. Ada apa kita? Kita belum tentu. Kalau bawa emas dengan tanah kau, pilih emas selalu, pilih tanah kau. Pilih tanah macam tu gila. Orang emas dua toko. Siapa-siapa tok emas sini. Letak tanah sini, toko pula dua toko. Pilih. Pilih emas selalu lah. Kerana tak pilih tanah. Bodoh pilih tanah. Dia tak pilih tanah, pilih emas. Tapi mereka itu tidak ada harga di sisi mereka. Dengan sebab itu sembahyang mereka jadi tempat sejuk mata hati, serenak mata hati ketika sembahyang. Masya-Allah tu orang arifin. Nah, mudah-mudahan kita akan sampai martabat arifin. Tu. Dan dengan sembahyang tu tetap mata hati hamba. Dan dengan dia sembahyang tu tetap mata hatinya hati hamba. Apa mata hati? Iaitu tetap mata hati. Ibarat yakni cakapan dan tuturan daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat. Lazat yang sedap, yang hasil yang dapat pada sembahyang, yakni kerana sembahyang. Semua dapat dalam sembahyang. Tu tetap mata hati. Ibarat yang dicakapkan tuturan daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat dan sedap, yang hasil yang dapat padanya, yakni kerana sembahyang. Oh, masya-Allah. Ini sehingga muafakat, yakni setuju. Sehingga muafakat, yakni bersetuju dan berjinak-jinak dengan dirinya. Dan berjinak-jinak dengan diri seorang. Tu dia. Sehingga muafakat, bersetuju dan berjinak-jinak dengan diri seorang. Tu. Apa? Dia sembahyang ni hingga dia dapat berjeliga dalam hati dia. Berasa bergeliga masuk dalam hati sungguh-sungguh berkenaan dengan sembahyang. Berkata takbir Allahu Akbar masuk pergi tu, hati dia rasa sedap sungguh. Demo ni sembahyang sabit tak ada nak gapo dah. Orang bagi tu tak nak, ni tak nak. Tapi ambil tahilah zuhir. Tapi hati mereka tak masuk lah. Hati mereka ni tak masuk perkara-perkara yang kesedapan dalam dunia ni. Mereka hanya kerja luar saja, zuhir sahaja. Ni dia tu. Sehingga muafakat, dia bersetuju dan berjinak-jinak dengan diri seorang hamba. Apa berjinak-jinak dengan diri? Yakni sehingga berasa berjeliga sungguh-sungguh dalam hatinya. Berjeliga, perasaan berjeliga. Jeliga ni masa kau berserah. Tu berjeliga mana berserah masuk dalam hati dia. Tu. Hanya sembahyang. Tetapi bersalah-salahan ia suka dan kesenangan dan sebenarnya nikmat tu tak sama lah. Tetapi bersalah-salahan ia yakni berbeza-beza ia. Tak sama ia suka dan kesenangan dan sebenarnya nikmat dan lazat. Tetapi bersalah-salahan ia mubtada. Tetapi bersalah-salahan ia suka dan kesenangan dan sebenarnya nikmat tu sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan maka mereka itu arifin. Sebab bersalah-salahan dengan martabat, dengan pangkat kelakuan dan maka mereka itu arifin. Maka arifin ni kalau kita kira atas jalan halusi ke tak?
Ya ada 7 macam kita rakyat tu lah. Satu maqam i'tiqadi ataupun hal. Kelakuan ni terjamah pada hal. Hal. Tu ataupun maqam. Ialah tu sama. Maqam i'tiqadi pertama. Yang kedua maqam muraqabah kal af'al. Yang ketiga musyahadah ka asma'. Yang keempat syuhudkan sifat. Yang kelima fana, yang keenam fanaul fana, yang ketujuh baqa dengan Allah. Tu dia. Tu. Itu dikatakan maqam hal. Tu maqam arifin. Muraqabah ke hal i'tiqadi ni mana hal kenal Allah dengan dalil. Itu rendah bakat kita syariat. Dan yang satu lagi muraqabah ke af'al. Apakah muraqabah ke af'al? Iaitu kita mengitai-ngitai segala perbuatan tu tak lepas pada Allah SWT. Semua gerak gigi kita, gerak gigi kita, diam kita, duduk kita, bergerak kita semua tak lepas pada Allah Ta'ala tu retah. Tak lepas daripada Allah Ta'ala tu yang memerintah. Itu muraqabah ke af'al. Maka apabila kita nampak, kita lihat kata semua yang berlaku atas dunia ni Allah Ta'ala yang merintah. Apabila kita nampak macam tu, manakah kita nak marah orang maki kat kita, orang cela kat kita, kita tak marah. Pasal apa? Pasal kita tilik ke semua Allah Ta'ala yang merintah. Tapi bila hendak dalam tabak tu tu sebab tu dia kata bersalahan ia suka senang sempurna nikmat tadi, sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu arifin. Kalau itu kita kenal Allah maka apa? Maka i'tiqadi. Kenal Allah Ta'ala dengan dalil. Nah, kita tak tahan telinga kita ni kalau orang memaki. Kalau orang mai kata kat kita, orang mencela kat kita macam-macam tu macam ni, telinga kita ni tak dengar ni. Tak sanggup dengar. Nanti kau ledak lah. Tu. Tapi mereka dengar, sanggup dengar. Kata ini pada Allah, semua pada Allah. Boleh naik martabat yang kedua, martabat muraqabah ke af'al. Kalau tidak, kita tak akan dapat naik kelas 2. Hanya di kelas 1, tingkat pertama saja, tak boleh naik tingkat kedua. Tingkat kedua tak boleh naik. Itulah pentingnya. Maksud kita duduk dekat pertama saja, dekat kedua kita tak boleh naik. Dengan sebab apa? Dengan sebabnya kita saat ni, ni telinga dia tak sanggup dengar orang maki. Tapi maqam muraqabah sama bagi dia. Kalau itu bersalahan, kesenangan, kesukaan, sempurna nikmat, kelazatan, kesedapan dalam kehidupan tu, dengan sebab pangkat mereka. Lalu tu dia kata sebab bersalah-salahan dengan martabat, dengan pangkat, kelakuan dan maqam mereka itu arifin. Bersalahan dengan sekira-kira. Bersalahan dengan sekira-kira ma'rifatnya. Dengan sekira-kira ma'rifatnya mereka. Dengan sekira ma'rifatnya hamba, seorang hamba. Boleh tak? Dengan sekira-kira ma'rifatnya seorang hamba. Kalau ma'rifat dia tu kuat, maka kau bertambah sedap. Kalau ma'rifat dia tu tak kuat, maka tak kuat sedap dia dengan sembahyang. Itu perbezaannya. Ni dia weh. Oh masya-Allah. Tapi masalah sembahyang ni kata sedap-sedap. Tapi hati kita kena kasih pada Allah baru sembahyang sedap. Macam kita kasih pada orang kasih kalau belajar tu guru ni suka misalnya perempuan. Kalau kita kasih seorang perempuan, apabila seorang perempuan tu suruh kita buat apa-apa pun tak ada rasa penat. Abang naik peta abang, naik pokoknya abang, pokok kelapa abang, naik naik. Abang naik boleh ni tinggi. Oh tinggi sebab dek. Naik tinggi tak apa dek. Tak ada rasa letih, tak ada rasa penat. Kerana yang menyuruh kita tu orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang, orang yang kita rindu kepada dia. Abang naik petai bang, naik petai. Naik. Oh tinggi pun tak apa dek, abang senang.
Nah abang boleh pergi kat julan dia tu. Ha boleh. Kat hujung-hujung dia, hujung pokok petang boleh. Ha boleh. Ha boleh. Ha gigi jatuh ke lemak tu. Ha tu. Ni, jadi ketika dia naik dia tak rasa penat, tak ada rasa letih apa-apa pun. Itu pasal apa? Pasal dia buat kerja ke dia naik petai tadi dengan sahabat, dia kasih dan perempuan tu. Tapi cuba perempuan tu dia suruh yang dia tak kasih suruh dia. Abang nak petai. Naik diri dia suruh aku. Kalau kaca-kaca naik pun kalau tempat-tempat naik pun, kalau naik pun naik dengan hati tak suka. Oh letih pasal perempuan tu kita tak kasih. Begitu juga sembahyang, kalau kita sembahyang kerana kasih pada Allah SWT, tidak ada penat dah diri kita dengan ibadat sembahyang. Tapi pasal apakah, kerana apakah kita penat mengerjakan sembahyang? Kerana kita tidak ada kasih yang sempurna terhadap Allah SWT. Allah Ta'ala bagi nikmat, alhamdulillah. Allah Ta'ala tak bagi nikmat, susahlah aku kali ni, kerana Tuhan buat ranya aku ni, kerana Tuhan buat menyusahkan aku ni. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, alhamdulillah. Pas bila macam ni nak dapat sembahyang yang sedap. Kalau tengok tilik dalam kitab dia ni, tak akan dapat sama sekali. Maka kita hendak dapat semua yang sedap, mesti kita simpan ke hati kita kasih pada Allah dan Rasul. Satu hari Allah Ta'ala akan bagi dalam diri kita sembahyang dengan secara kita kasih, bukan secara kita menunaikan perintah dia dah. Kalau kita sembahyang secara menunaikan perintah, itu memang tak sedap. Macam tadi lah, kita naik juga pokok petai tadi, tapi kita naik kerana perintah perempuan tadi, bukan kerana kasih dia. Tapi apabila kita panjat pokok petang dengan sahabat kita kasih perempuan yang sungguh tu, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih. Sampai pocok jatuh turun tak sakit lagi. Sakit tak bayang? Tak sakit. Dengan berdarah habis dah bayang ni. Tak apa, tak sakit sikit. Kan ni cip coy ya buh. Sikit-sikit tak apa, ya tengoknya. Ni dia. Masya Allah. Inilah sembahyang kita lalu tu kita kena berdoa juga Allah Ta'ala, ya Allah, jangan matilah kami sebelum Engkau capakkan kesedapan dalam sembahyang kami. Kami nak rasa juga macam mana kau sembahyang yang sedap. Tak bisa dapat ni sebelum kami menamati. Bagikanlah ya Allah dan kami untuk dapat sembahyang yang memang sedap, lebih pada makan nasi dia lagi. Sedap makan. Tu. Ni, sembahyang sedap masa ni? Masa tengah malam. Kamu tidur dulu. Ni ayat cara sembahyang sedap kan. Kamu tidur, bangun sembahyang. Ngatuk. Bukan sedap, tak mengantuk. Dah tidur, bangun, semayang. Habis tu semayang yang kita sedap sekali apa? Ketika kita bangun tidur awal. Bangun tidur, kita jangan tunggu waktu masuk subuh. Ketika tu kita semayang. Sedap. Karena ketika tu tidak bunyi apa-apa pun. Suara-suara pun tak ada terdengar apa-apa. Kita dengan Allah Allah yang melihat kita. Tu sedap. Tu dia dah. Baik, tak apa tu, saya pergi pula. Ni riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, upama yakni bandingan sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu. Pada pintu seorang, mana pada hadapan pintu seorang kamu. Air yang deras, air yang kuat. Air deras nah. Air yang deras mana air yang kuat. Sungai yang deras mana seumpama sungai
Sungai ni maklum lah ni, kenal lah ke sungai. Siapa tak kenal sungai ni? Kenal tak sungai? Kenal ni. Siapa tak kenal sungai? Mahu ada sungai tak? Ada tak sungai? Tak ada. Ada tak kenal sungai weh? Kenal sungai? Mahu ada sungai? Ada sungai? Ada potek? Sutih Oh gitu. Dah air sungai. Kan orang panggil sungai? Kan orang sungai? Kau mana Kau ni kena tanya Nabi Adam. Nabi Adam tak tu sungai, tapi bahasa Melayu. Dia tak Arab tak. Bahasa Arab An-Nahr. Deh. Sungai. Dia nama terkhusus bagi dia. Lembu ke tak panggil Kuba ke? Sungai ke tak panggil Carak. Sebab tak sungai ke tidak? Suatu kolam yang air deras yang besar. Kalau kolamnya air tak deras, kita panggil kolam air diam, kolam air. Satu parit air yang luas, lepas tu air deras, kita panggil sungai. Kalau satu parit air yang sepik, yang sepik tu kita panggil parit dah. Ataupun kalau yang luas sikit, besar sikit, kita panggil apa? Carak. Dia ada nama dia. Tu. Tapi kalau dia tanya tu, sebab apa dia panggil air laut? Sebab panggil air laut? Tu. Pasal kalau dia duduk diam tu dia panggil air kolam. Nah, kalau dia deras tu panggil air sungai. Kalau dia berombak kuat-kuat, orang panggil air laut. Dia tak panggil air berdi ke tu. Ya dia itu. Berti itu nama sungai. Kalau itu bandingannya, seumpama sungai yang deras, yang kuat, air yang kuat pada pintu seorang kamu, mana pada hadapan pintu seorang kamu lagi banyak airnya, air sungai. Memandi ia hal keadaan ia seorang kamu. Tu jumlah tu hal pada kata seorang kamu. Hal keadaan ia seorang kamu, memandi ia seorang kamu padanya, yakni dalamnya, dalam sungai. Tiap-tiap hari 5 waktu. Tiap-tiap hari 5 kali mandi. Tiap-tiap hari dia mandi dalam sungai tu 5 kali. Nah, lepas tu maka apa yang tinggal atas seorang itu daripada karatnya, karat tu. Daripada karatnya, yakni dakinya dan kekotorannya. Tu. Karat ni daki, apa? Yakni kekotoran. Apatah lagi dah tinggal kalaulah kita mandi di hadapan rumah kita tu, sungai 5 kali sehari kita mandi. Nah, apatah lagi di kita tidak ada daki. Kekotoran adakah? Jawabnya tak ada. Tu. Yakni bahawasanya 5 waktu itu, 5 waktu sembahyang itu menyucikan daripada segala dosanya, dosa seorang. Menyucikan daripada segala dosa seorang. Tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan seorang tadi. Tu. Tiada tinggal satu dosa pun melainkan diampun akan dia ke satu dosa. Melainkan dosa yang besar-besar yang tak diampun. Melainkan dosa yang besar-besar tak diampun. Adapun dosa kecil itu diampun semuanya. Lepas tu maka berkehendak ia dosa yang besar-besar kepada taubat. Maka berkehendak ia dosa besar-besar ni, berkehendak kepada mengampunkan dia saat ni, ialah kepada taubat. Mesti kena bertaubat kepada Allah Ta'ala sahaja untuk kita nak mengampunkan dosa tadi. Tu. Kalaulah dosa kita yang besar ada tapi tak bertaubat, maka susah sikit Tuhan nak ampun. Nah, itu munajatlah. Facebook apa? Hidup. Sini panggil api wapuh, kalau Malaysia panggil elektrik mati. Berjuru asal dia
Bahasa kita sini punya kasar. Oh, apa yang apoh? Oh, tak punya apa yang apoh punya. Deh. Kalau hak saya, kalau kita balik betul-betul faitai je. Faitai. Kalau dah hanya faidap dah. Tapi ada lugah Melayu api apa elektrik padam. Padam. Lugah dia, tapi kita tak kecek. Mah apa? Elektrik mati. Mati. Tu. Baik. Ni dia weh. Amalkan dosa yang besar-besar, maka berkehendak ia dosa besar kepada taubat. Dan riwayat daripada Ubadah ibnu Samit, baca As-Samit nah, ni baca Samat ni. Samit. Payah kat lugah dia tu. Dia kita tahu kita betul-betul bubuh baris. Dan riwayat daripada Ubadah ibnu Samit, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 sembahyang ini difardu Allah akan segala hamba. Nah, 5 sembahyang ini, 5 waktu sembahyang ni difardu Allah, diwajib oleh Allah akan segala hamba. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia dengan 5 sembahyang ini, maka barang siapa mendatangkan dengan dia, apa mendatang? Iaitu mengereja dan membuatkan dengan dia dengan 5 sembahyang ini sempurna, hal keadaan ia sempurna. Hal pada kata domain ia. Hal pada domain dia tu. Hal keadaannya 5 sembahyang itu sempurna. Sempurna dengan rukun, dengan syarat, dengan khusyuk, dengan apa itu sempurna habis lah. Dan tiada dikurangkan haknya, hak sembahyang yang 5. Nah, dan tiada dikurangkan haknya, hak sembahyang. Hak mana? Yang mengurangkan dia, yang mengurangkan dia ke sembahyang apa? Yang mengurangkan pahalanya, pahala sembahyang. Hak sembahyang yang mengurangkan pahala sembahyang. Apa hak sembahyang? Ada lebih sikit. Yakni dengan bahawa dia buat cukup lekap segala rukunnya dan syaratnya dan segala adab-adabnya. Itu hak sembahyang. Apa yakni? Dengan bahawa dia buat cukup lekap segala rukunnya, rukun sembahyang. Buat sini mana mengerja lah, kerja sembahyang cukup lekap. Dan syaratnya, nah, cukup lekap segala rukunnya, rukun sembahyang. Dan syaratnya, dan segala adab-adabnya. Lagi pula bersepakai ia dengan khusyuk dan tawaduk. Bersepakai, berkelakuan. Lagi ia berkelakuan ia seorang dengan sembahyang dengan khusyuk dan tawaduk, rendah diri, serta pula hati ikhlas kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itu hak sembahyang. Serta pula hati ikhlas kepada Allah Ta'ala semata-mata, tidak kerana yang lain. Itu hak sembahyang. Dengan bahawa dia sembahyang, nah, dia mengerjakan sembahyang tu cukup lekap segala rukunnya. Cukup lekap segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala adab-adabnya. Lagi pula berkelakuan ia dengan khusyuk dan tawaduk, serta pula hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tu semata-mata, tidak kerana lain ni. Tu hak sembahyang. Ia mengurangkan dia. Ini yang mengurangkan pahala pada sembahyang. Itu kita tak kurang. Barang siapa mendatang dengan sembahyang sempurna dan tidak kurang ke hak-hak sembahyang, yang mengurangkan dia, yakni yang mengurangkan pahalanya pada sembahyang. Macam mana orang ni? Adalah bagi itu. Ni jawab bagi barang siapa. Adalah baginya, bagi barang siapa pada Allah, yakni di sisi Allah, janjiannya, janjian Allah. Ada janjian Allah bagi dia. Apa janjian Allah ni? Bahawa memasukkan dia kepada siapa? Ke dalam syurga.
bahawa masukkan dia ke siapa ni, ke dalam syurga. Tapi masuk-masuk yakni dengan limpah kurniaan Allah dan rahmat Allah. Masuk-masuk tu yakni dengan limpah kurniaan Allah dan rahmat Allah. Itu maksudnya. Dan barang siapa meninggalkan dia akan sembahyang dan meringankan dia akan sembahyang dengan haknya hak sembahyang, meringankan dia. Apa meringan? Yakni buat main-main, buat apa mudah-mudah, atau buat tak cantik, buat huduh-huduh, ada meringan. Banyak boleh tafsir ke meringan-ringan tu. Meringan-ringan sembahyang dengan bahawa kita kerja sembahyang dengan main-main, dengan tak comel, dengan tak cantik, dengan tak elok. Dengan tak elok, huduh-huduh panggil. Meringankan dia ke sembahyang dengan hak-hak sembahyang. Tiada ada baginya, bagi orang siapa? Jawab bagi orang siapa? Tiada ada baginya nascaya. Tiada ada baginya bagi barang siapa bahawa pada Allah Ta'ala itu, yakni di sisi Allah Ta'ala itu janjian. Tak ada janjian nak masuk dalam syurga. Hanya dalam kehendak Allah Ta'ala. Jika kehendak dikasihankan dia, dan maka jika dikehendaki diseksakan dia. Tu. Jika dikehendak apa? Jika dikehendak akan kasihnya, akan kasihinya ni Allah atau pada siapa. Jika kehendak gini, dikasihankan dia tu jawab bagi jika. Maka kita ambil jawab tu buat maf'ul bagi dikehendak tu. Buat maf'ul bagi kehendak. Maka tidak jika dikehendak apa? Jika dikehendak akan kasihnya Allah akan dia. Jika dikehendak akan kasihnya Allah akan dia, dikasihankan dia, nascaya dikasihankan dia kepada siapa? Maka jika dikehendaki, yakni diseksakan dia. Dan jika dikehendaki, yakni diseksakan dia, nascaya diseksanya Allah akan dia. Dia panggil kalau siapa tinggal sembahyang itu dalam fi masyiatillah. Kalau Allah Ta'ala kehendak dia kehendak bagi rahmat dia, Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala kehendak seksakan dia, Allah Ta'ala seksa. Akan tapi orang yang mengerjakan sembahyang tadi menunaikan dengan sempurna hak dia. Tidak mengurangkan hak sembahyang, mengerjakan rukun ikhlas apa yang hurai tadi tu, yang bagi tahu tadi, maka Allah Ta'ala akan bagi dia syurga. Bukan main-main sembahyang ni. Sebab ini sembahyanglah dengan bersungguh-sungguh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang laki-laki, sungguhnya ia seorang laki-laki ni, sungguhnya ia seorang laki-laki sembahyang, dan kesalahan seorang laki-laki ni dihantarkan di atas kepalanya kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ni sama ada perempuan, sama laki-laki perempuan lah, tak kira. Iaitu maksudnya seorang saja. Dia panggil umumul majaz. Bahawa seorang laki-laki, yakni seorang, sama ada laki-laki atau perempuan. Tak bukan kata sini seorang laki-laki perempuan, taklah. Tak sama ya. Sama sahaja perempuan dengan laki-laki. Bukan berlain-lain tak. Karena sini katakan umumul majaz. Maksud sebut seorang laki-laki tapi dikehendaki seorang. Bahawa seorang laki-laki, sungguhnya ia seorang laki-laki sembahyang, dan kesalahannya padahal dan wawul hal, dan padahal kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya kepala seorang laki-laki itu, maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya seorang laki-laki. Yakni kesalahan yang kecil. Yang kecil yang tak bersangkut paut dengan anak Adam.
Gugur kesalahannya, yang kesalahan yang kecil, yang tak bersakut paut, yang tak bergantung dengan anak Adam. Hingga habis, hingga selesai. Hingga habis. Digugur kesalahan yang habis. Dan gugur segala kesalahannya, kesalahan seorang laki-laki tadi. Semua kesalahan dia gugur. Tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis. Dan gugur kesalahannya. So habis. Semua gugur kesalahan dia. Tapi nak yang kecil. Kesalahannya kecil mana dosa-dosa yang kecil yang tak bersakut paut dengan anak Adam, yang tak bergantung dengan anak cucu Adam. Kalau bergantung cucu Adam ni kena minta maaf lah. Habis ketahui oleh kamu, hei orang berkehendak kemenangan, sengah daripada urai hafiz yang muhafiz, yang melahirkan bagi sembahyang dan mendirikan dia, hendaklah ia melahirkan segala syaratnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanallah.